Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut adalah keputusan Liga Super yang berlangsung pada malam tadi. Sabah FC berjaya kalahkan pasukan Kuching City dalam satu perlawanan sengit dengan keputusan 4-3. JDT mudah kalahkan pasukan Negeri Sembilan 2-0. Penang FC berjaya kecewakan pasukan Direct Warrior yang hampir-hampir terdapatkan satu mata apabila berjaya menang 4-3 di laman sendiri ke atas pasukan tersebut. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Super di Malaysia. Kita mulakan dengan berita bola sepak tempatan. Sabah FC tumpaskan pasukan Kuching City. Sabah FC berjaya menumpaskan pasukan Kuching City dalam satu perlawanan yang begitu mendebarkan. Pasukan Kuching City hampir-hampir berjaya buat comeback dalam perlawanan ini. Sebelum itu, Sabah berjaya mendahului dengan jaringan 3-1 melalui jaringan Ramon Makado, Stuart Wilkin dan juga Sadir Ramdhani yang masing-masing menjadikan satu gol. Namun Kuching City berjaya mengejar kembali melalui jaringan Abu Kamara yang meledak 2 gol pada minit ke-67 dan juga pada minit ke-86 ketika perlawanan seolah-olah akan berakhir dengan keputusan seri 3-3. Ramon Makado muncul wira buat pasukan Sabah FC apabila berjaya jaringkan gol pada saat-saat akhir, iaitu pada minit ke-94, sekaligus berjaya kutip 3 mata penuh untuk pasukan. JDT menang lagi. Pasukan Johor Darul Takzim sememangnya berada dalam kelas tersendiri apabila mudah menundukkan cabaran pasukan Negeri Sembilan yang datang berkunjung ke Stadium Sultan Ibrahim dengan mengalahkan mereka dengan keputusan 2-0 dalam perlawanan tersebut. 2 gol berjaya dihasilkan oleh Feroz Baharudin dan juga Leandro Velasquez yang masing-masing mencetak 1 gol pada babak pertama. Tiada sebarang tambahan jaringan pada separuh masa kedua, walaupun JDT tetap melakukan asakan bertali arus untuk dapatkan lebih banyak gol. Sehingga ke perlawanan 16 Liga, JDT berjaya sapu bersih semua kemenangan dan menjadikan 62 gol dan hanya bolos 3 gol sahaja. Terima kasih David De Gea. Selepas situasi tarik tali berlaku antara pasukan Manchester United dan juga David De Gea, persoalan akhirnya terjawab apabila De Gea mengesahkan yang dia akan meninggalkan pasukan Manchester United pada musim panas ini. Beliau mengambil keputusan tersebut selepas tidak menemui kata sepakat bersama United dalam situasi kontrak terbaru. Tambahan pula, United tidak akan menggunakan khidmatnya sebagai penjaga gol utama pada musim hadapan. United kini sedang bekerja keras dalam fasa terakhir untuk usaha mendapatkan goalkeeper pasukan Inter Milan, iaitu Andre Onana, yang bermain dengan sangat baik pada musim lepas. De Gea sertai pasukan United pada tahun 2011 dengan nilai 25 juta euro. Beliau telah berjaya mencetakkan 545 penampilan sepanjang bersama United dan menjadi goalkeeper Manchester United yang paling banyak clean sheet dalam sejarah dengan mencetakkan sebanyak 190 clean sheet, melebihi legenda seperti Peter Schmeichel dan juga Edwin van der Sar. Terima kasih dan juga semoga berjaya David De Gea. England juara Euro U21. Pasukan bawah 21 England berjaya keluar daripada Euro U21 dengan bergaya apabila berjaya membawa pulang trofi Euro U21 dengan mengalahkan pasukan Sepanyol dengan keputusan 1-0. Satu-satunya gol dalam perlawanan ini terhasil pada hujung babak pertama dengan penjaringnya adalah pemain muda berbakat daripada Liverpool, iaitu Curtis Jones. Sepanyol berpeluang untuk menyamakan kedudukan pada saat-saat akhir, namun James Trafford nyata menjadi hero dalam perlawanan ini apabila berjaya menyelamatkan tendangan Abel Ruiz sekaligus memastikan England keluar sebagai juara Euro pada kali ini. Sedikit pergelutan berlaku di hujung-hujung permainan yang memaksa pengadilan memberikan kad merah kepada Morgan Gibbs White dan juga Antonio Blanco. Diego Simon tolak tawaran daripada Arab Saudi. Pengurus pasukan Atletico Madrid dilaporkan sudah menolak tawaran yang datang daripada kelab Arab Saudi, iaitu pasukan Al-Ahli. Tetapi pengurus itu memberitahu yang dia tidak merancang untuk meninggalkan pasukan itu pada ketika ini. Menurut daripada satu sumber, ini bukan kali pertama Simon ditawarkan untuk ke Arab Saudi. Selepas kali pertama mereka melakukannya pada bulan Mei yang lalu, Simon sudah melanjutkan kontraknya pada tahun lalu yang menyaksikan dia akan kekal bersama dengan Atletico Madrid sehingga Jun 2024. Walaupun dilihat sedikit bergelut dalam musim lalu, dia bagaimanapun masih lagi mampu untuk menghabiskan Liga di kedudukan 4 terbaik untuk mara ke UCL buat kali ke-11 secara berturut-turut. Dia juga sedang melakukan perubahan kepada pasukan dengan setakat ini telah membawa masuk pemain seperti Javi Galan, Douglas Sayonchu dan juga Cesar Azpilicueta. Dia juga menjadi pengurus pasukan paling lama berkhidmat dalam La Liga selepas menyertai pasukan Atletico Madrid pada tahun 2011 lagi.
Marco Reus letak jawatan sebagai kapten pasukan Dortmund. Marco Reus telah membuat keputusan untuk tidak lagi menggalas tugas sebagai kapten pasukan Borussia Dortmund untuk musim baru nanti. Kontraknya juga hanya berbaki 1 musim saja lagi, dan dia membuat keputusan itu selepas memikirkan masalah kecederaan yang sering dia alami, menyebabkan dia gagal untuk memenuhi sepenuhnya tugas sebagai seorang kapten pasukan. Dia merupakan pemain paling lama yang masih bermain di Dortmund, iaitu sejak tahun 2012 lagi. Dengan pelbagai kejayaan yang telah kecapi bersama pasukan itu, Borussia Dortmund sudah menerima keputusan itu, dan mereka kini sedang meneliti siapakah individu seterusnya yang layak untuk memegang jawatan tersebut untuk musim yang akan datang. Ancelotti bukan calon pilihan untuk menjadi jurulatih pasukan Brazil. Dalam satu kenyataan yang agak kontroversi yang dilakukan oleh Presiden pasukan Brazil, iaitu Luiz Inácio Lula da Silva, dia mengkritik hebat pemilihan jurulatih pasukan Real Madrid, Carlo Ancelotti, sebagai calon untuk menjadi jurulatih seterusnya bagi pasukan Brazil. Dia menyifatkan Ancelotti lebih sesuai untuk menjadi pengurus untuk pasukan negaranya yang dilihat lebih bermasalah daripada mereka. Presiden Brazil itu juga memberitahu yang dia tidak berminat dengan Ancelotti, yang juga tidak pernah menggalas tugas sebagai pengurus pasukan negara, iaitu Itali. Menurutnya lagi, dia lebih gemar jika Brazil terus menggunakan hikmat anak jantin tempatan sebagai pengurus pasukan negaranya bagi meneruskan lagi tradisi yang sudah pun diamalkan sejak daripada dulu lagi. Buat masa sekarang, pengurus daripada pasukan Fluminense akan menggalas tugas sementara sebagai pengurus pasukan Brazil. Manchester United sedia tawar Jadon Sancho kepada mana-mana pasukan. Manchester United dilaporkan sudah bersedia untuk melepaskan pemain sayap mereka, iaitu Jadon Sancho, kepada mana-mana pasukan yang sudi untuk mendapatkannya. Pemain England yang baru berusia 23 tahun itu dilihat sebagai antara 4 pemain yang akan digugurkan oleh pengurus mereka, iaitu Erik ten Hag, selain Harry Maguire, Fred dan juga Scott McTominay. Sancho kini sedang dikaitkan untuk berpindah ke pasukan Spurs, dan perkara ini jelas akan berlaku sekiranya mereka berdepan dengan kehilangan Harry Kane nanti. Sancho datang ke United pada 2021 yang lalu daripada pasukan Borussia Dortmund pada nilai 85 juta euro, hanya menjadikan 9 gol daripada 55 penampilannya setakat ini. Kontraknya akan tamat pada Jun 2026. Newcastle United mahukan Harvey Barnes. Newcastle United kini dalam pemburuan untuk cuba mendapatkan pemain Leicester City, iaitu Harvey Barnes. Barnes kini memilih untuk meninggalkan pasukannya selepas pasukannya itu tersingkir ke Liga Championship dengan Aston Villa dan juga pasukan West Ham dilihat berminat untuk mendapatkannya. Newcastle United bagaimanapun berharap yang mereka mampu untuk membayar sebanyak 35 juta pound seperti mana dimahukan oleh pasukan Leicester City. Seterusnya memutamakkan dengan cepat perjanjian dengan pemain baru berusia 25 tahun itu. Mbappe setuju dengan Real Madrid. Mbappe dilihat berkemungkinan besar akan meninggalkan pasukan Paris Saint-Germain pada musim panas ini selepas dia membuat keputusan untuk tidak lagi menyambung kontraknya di sana. Dia juga dikatakan sudah bersetuju untuk menyertai pasukan Real Madrid secara percuma selepas kontraknya tamat pada musim panas yang akan datang. Tetapi pasukan Paris Saint-Germain tidak akan membenarkan ianya berlaku. Dia mungkin akan menyertai pasukan Arsenal pada musim panas ini, tetapi disebabkan kekangan kewangan yang dialami oleh pasukan digelar The Gunners itu menjadi pahala utama untuk perpindahan itu berlaku. Paris Saint-Germain kini sedang mencari mana-mana pasukan yang bersedia untuk membayar sejumlah wang bagi mendapatkan pemain itu dalam jendela perpindahan kali ini juga. Joao Felix mungkin akan terus kekal di Atletico. Perpindahan Joao Felix ke pasukan Paris Saint-Germain berkemungkinan tidak akan menjadi kenyataan selepas Atletico Madrid dikatakan mahu 100 juta euro daripada pasukan PSG. Paris Saint-Germain melihat harga tersebut sebagai tidak masuk akal dan mereka mungkin akan memilih calon yang lebih sesuai. Felix yang beraksi secara pinjaman dengan pasukan Chelsea pada musim lalu menyatakan hasratnya untuk terus kekal bersama The Blues, tetapi mereka menolaknya, dan kini Luis Enrique yang baru saja menjadi pengurus pasukan Paris Saint-Germain berminat dengan Felix, tetapi dengan harga sebegitu dia mungkin terpaksa melupakan niatnya. Borussia Dortmund akan cuba dapatkan semula Sancho. Borussia Dortmund dilaporkan sedang mematikan situasi yang sedang berlaku melibatkan pemain itu di Manchester United dan tidak menolak kemungkinan untuk mereka mendapatkannya kembali. Mereka kini sudah kehilangan Bellingham yang sudah berpindah ke pasukan Real Madrid, dan kehadiran Sancho sedikit sebanyak akan membantu pasukan untuk mengharungi musim yang akan datang. Christian Pulisic setuju untuk sertai pasukan AC Milan. Christian Pulisic dilaporkan bersetuju untuk menyertai pasukan AC Milan selepas persetujuan berjaya dicapai oleh kedua belah pihak. Pulisic yang sebelum ini juga menerima tawaran daripada pasukan Lyon memilih untuk menyertai pasukan AC Milan yang dilihat mempunyai projek yang lebih menarik. Mason Greenwood akan ke pasukan Atalanta. Pemain muda pasukan Manchester United, Mason Greenwood,
kini sedang dalam perbincangan dengan pasukan Atalanta yang dilaporkan berminat untuk mendapatkannya secara pinjaman. United akan menggunakan Greenwood sebagai pertukaran untuk mereka cuba mendapatkan penyerang klub itu, iaitu Rasmus Højlund. Selain Atalanta, Atletico Madrid dan juga Borussia Dortmund juga dilaporkan berminat untuk mendapatkannya secara pinjaman. Eden Hazard mungkin akan sertai Inter Miami. Bekas pemain sayap pasukan Real Madrid, Eden Hazard, dikatakan akan menyertai Sergio Busquets dan juga Lionel Messi di Inter Miami. Dia membuat keputusan untuk tidak lagi bersama dengan pasukan Real Madrid, melihat Inter Miami sebagai destinasi yang baik untuknya kembali menyelah dalam karier bola sepaknya. Ivan Perisic akan tinggalkan pasukan Spurs. Bintang Croatia dan juga pasukan Spurs telah membuat keputusan untuk meninggalkan pasukannya itu untuk kembali menyertai klub di negara asalnya, iaitu pasukan Hajduk Split. Dia sudah memaklumkan kepada pasukannya itu untuk menamatkan kontraknya supaya urusan perpindahannya ke sana menjadi lebih mudah. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.